له ومن يضلله فلا هادي له وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. في أول lima. Kata musannif rahimahullah ta'ala, mabahas, maha suci Allah Ta'ala daripada jihad dan duduk di atas arash. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, limpah kurnia dia, anugerah dia, ihsan dia semata-mata menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, diberi kita Islam sejak lahir lagi melalui mak ayah kita, yang bila mereka Islam, kita pun jadi Islam. Alhamdulillah, syukur diberi kita pula satu kemudahan dapat ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia, dengan kita dibesarkan dalam masyarakat Melayu Islam yang dalam keadaan patuh syariat. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kesedaran untuk menuntut ilmu, yang disedarkan kita menuntut ilmu ni wajib, dan menuntut ilmu pula disedarkan kita besar sekali bab akidah, khasnya berhubung dengan bab ketuhanan, itulah mengenal Allah. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan pada pagi ni boleh hadir solat subuh berjemaah, berada pula dalam masjid, berada pula dalam majlis ilmu, untuk kita nak meneruskan bacaan daripada kitab Tazkiratul Hija, Tazkiratun Zawil Hija fi bahsi Ar-Rahman ala Arsh Istawa. Kata musannif rahimahullah ta'ala, mabahas, maksudnya ini satu pembahasan, hadza mabahasun. Kita nak masuk bincang setelah kita bercara mukadimah hari itu. Kata dia, maha suci Allah Ta'ala, tajuk dia subhanallah, daripada jihad, pihak dan duduk di atas arash. Sekalian tajuk kitab yang kita duduk bicara ni memang nak bahas ini, kerana kaedah kita belajar dalam bab akidah ni, kita diajar dalam tasbih lepas sembahyang pun mula dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mula-mula sekali nak kenal Allah Ta'ala, mesti sucikan dia daripada perkara tak sepatutnya. Kaedah kita kalau nak isi bekas dengan air, pastikan bekas tu bersih dulu. Satu, kita khasnya atas yang nak sebut ni, kataan kita sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita lama dah sebut, terjemah pun rasanya lama dah dengar terjemah tu, maha suci Allah, maha suci Allah. Tapi kita kadang duk maha suci Allah, maha suci Allah, sebut subhanallah, tapi fahaman tak betul juga dengan Allah Ta'ala. Masih lagi tak mentanzihkan dia daripada perkara yang tak sepatutnya. Saya ngaji ada Tok Guru sebut, kata dia macam ayam berkokok tapi ekor terpalit tahi. Ayam kan kokok lah, kan ekor lawi dia tu panjang, ekor mulut berkokok. Apa dia? Allah maha hebat, Allah maha besar, Allah Tuhan kita, Allah mencipta langit, Allah uluhiyah, Allah rububiyah, boh lah gitu. Allah asma' wa sifat. Habis-habis ekor terpalit tahi. Apa tu? Mutanajis. Dua i'tiqad yang tak betul ke Allah Ta'ala. Apa dia? Tak mentazihkan Allah Ta'ala daripada perkara yang tak sepatutnya. Ini kata fahaman salah kan? Isi bekas elok, air yang diisi air mutlak, tapi bekas itu mutanajis. Jadi cuci bekas tak elok. Bekas tak elok, isi bekas dengan air yang elok sekalipun, air akan tetap kotor dan tercemar, pasal bekas tempat untuk diisi air itu tak kena. Nanti kot sekali lalu nak sebut prinsip. Satu kaedah yang kita nak baca kitab ni, pasal mesti pertama kita dengan Allah Ta'ala, sebelum nak alhamdulillah, sebelum Allahu Akbar, mesti subhanallah dulu. Dan datang pula perintah kat kita, Allah Ta'ala ni disuruh kita bersihkan nama Allah Ta'ala.
atau prinsip bahasa terjemah harfiah Quran itu sabbihis marabbikal a'la. Tasbih kan maksudnya sucikan nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Sucikan nama ni apa maksud suci nama? Kaedah kita dalam bahasa Arab itlaqul ismi wa iradatil zat. Sebutkan nama ataupun itlaqul ismi wa iradatil musamma. Ayat Quran tu sebut nama tapi kendakinya zat Allah Taala. Bersihkan nama Allah Taala maksudnya bersihkan zat dia, diri Allah Taala. Jangan sama sekali ada apa-apa yang kita nisbahkan perkara yang tak sepatutnya ni. Itu prinsip dia sebut subhanallah tu. Baik. Dia kata di antara dalil yang menunjukkan di atas bahawa maha suci Allah Ta'ala daripada jihah dan duduk di atas aras itu ialah firman Allah Ta'ala. Yang ini ialah antara ayat muhkam di atas prinsip ahli sunnah wal jamaah. Mesti nyahkan daripada Allah Ta'ala perkara yang tak sepatutnya. Apa dia? Laisa kamitslihi syai'. Cuma belajar huraian ni bagi betul. Ada orang pakai ayat laisa kamitslihi syai' juga, tapi fahaman salah kan. Zaman kita mengaji lah ni tuan-tuan, akhir zaman ni bahaya sangat. Pasal apa? Dalam duk baca ayat Quran pun sesat lagi. Alhamdulillah. Memang perkara ni tutup guru kita, ulama kita telah lama peringatkan, kerana memang kita duduk zaman ni zaman fitnah besar dalam bab ilmu. Baik, di atas dalil dia kata yang ni ialah ayat Quran yang jelas menunjukkan bahawasanya mustahil bagi Allah Ta'ala ni, atas ayat tajuk disebut ni, sunyi daripada pihak mustahil berada di aras, mustahil bertempat, mustahil berjirim, mustahil berjisim. Subhanallah. Ini ayat Quran ni, terjemah dia, tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya dengan Allah Ta'ala. Baik. Cuba kita ambil sekali lalu dulu dengan makna yang sepatutnya, lagi kita tengok syarahan dia. Allah Ta'ala ni kalau asal bahasa ayat Quran tu laisa kamitslihi syai'un, maksudnya laisa asal ayat susunan asal dia laisa syai'un kamitslihi, tak ada sesuatu pun kamitslihi. Apakah maksud sesuatu tu? Kaedah kita para ulama aja tak dikatakan syai' atas kita bicara ke Allah Ta'ala, melainkan syai' ni ialah bahasa Allah. Tak dikatakan syai' melainkan makhluk. Jadi apa maksudnya? Makhluk takkan serupa dengan Allah Ta'ala sama sekali. Bahasa Arab tu pula disebut kamitslihi. Kaf tu pun makna seperti, misli ni pun makna seperti juga. Ataupun kita ambil bahasa kaf tu maknanya seumpama, misli pun makna seumpama juga. Jadi ada dua kali seumpama tu. Jadi kalau faham sekali lalu tu apa maksud? Tidak adalah, kalau selalu kita terjemah, tidak adalah seumpamanya sesuatu. Kalau ikut ada dua kali seumpama tu, tiadalah seumpamanya sesuatu. Boleh faham saya sebut apa? Pasal kaf tu makna seumpama, misli itu seumpama. Saya ngaji, tutup guru sebut, bahkan kitab-kitab ulama kita pun yang khas bahas bab ni selalunya kitab-kitab balaghah. Dia kata apa? Ayat Quran ni bukan menafi misil bagi Allah Ta'ala, bukan menafi seumpama, tapi istilahnya dipanggil menafikan misli bagi Allah Ta'ala. Menafikan seumpama Allah Ta'ala. Bahasa Melayu kita pun tak pakai macam tu tuan-tuan, tapi tuan-tuan dengar saya sebut. Saya ngaji almarhum Tuan Guru Ghazali dulu, dia selalu sebut misal macam ni. Kita apa? Kalau katalah kita mengaji ada seorang Tok Guru. Tok Guru ni handai sungguh lah kan, kita mengaji. Lepas tu dia meninggal. Kita kata apa? Tak ada siapa dah macam Tok Guru ni. Apa maksud dia? Tak ada siapa yang serupa macam tu. Ada satu orang ni dia kata macam ni. Dia kata jangan nak serupa macam dia. Nak serupa dia pun tak ada. Boleh faham maksud tu? Apa maksudnya? Hebat sangat Tok Guru ni. Pasal apa? Jangan kata nak serupa dia. Nak serupa macam nak serupa dia pun tak ada. Boleh? Faham? Ayat Quran ni bukan nak menafikan misil pada Allah Ta'ala, tapi menafikan misli. Kan?
Itulah bandingan bahasa dia. Dengan bahasa macam mana? Jangan kata nak serupa macam orang salah. Nak serupa macam nak serupa orang salah pun tak ada. Baik, jelas rasanya kalau tuan-tuan boleh faham tu, tuan-tuan reti bahasa Melayu boleh faham saya cakap apa tu. Kau tak reti bahasa Melayu, kau Bangla, kau dengar saya cerita ni, dia tak faham. Baik. Jadi asal nak sebut apa? Tak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah Ta'ala. Kalau faham yang tu pun dah cukup dah tuan-tuan. Apatah lagi dengan mana, jangan kata seumpama Allah Ta'ala. Nak seumpama macam seumpama pun tak ada. Baik. Jadi kenapa dimisilkan itu? Jadi ayat dia nak menafikan ada misil ni. Dengar sekali lalu. Pasal apa tak ada misil? Kita ambil faham semua ni, khasnya tak nak ambil faham laisa kamitslihi syai' ni. Adalah nak menguraikan masuk Quran la ilaha illallah. Tu dasar akidah kita tuan-tuan. Tiadalah ilah melainkan Allah. Allah ni ilah. Selain pada Allah Ta'ala bukan ilah. La ilaha illallah. Allah makhluk ni tak akan ada memiliki ketuhanan sama sekali. Allah sajalah memiliki ketuhanan. Jadi dia tak kata Allah saja Tuhan, Allah saja memiliki ketuhanan. Makhluk tak akan memiliki ketuhanan sama sekali, tak akan ada mempunyai sifat uluhiyah sama sekali. Yang sifat uluhiyah ni Allah Ta'ala aja. Yang tu yang tak ada misalnya. Bila Allah dia bersifat uluhiyah, makhluk tak akan ada sifat uluhiyah sama sekali. Jadi di atas prinsip Allah dan makhluk ni, macam mana nak buat satu perbandingan Allah makhluk? Allah ialah Allah, makhluk ialah makhluk. Makhluk bukan Allah, Allah bukan makhluk. Tak akan ada apa-apa ciri persamaan sama sekali. Dan tak sama dari itu. Ayat Quran Allah Ta'ala hurai, berikan huraian maksud kata tak sama tu. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Tak sama orang yang buta dengan orang melihat. Macam tu, tak sama dia. Buta dengan melihat macam mana? Tak sama sama sekali. Dengan bahasa mudahnya, melihat sifat sempurna, buta ni sifat kurang. Allah ni sempurna sesempurnanya, makhluk ni kurang sekurang-kurangnya. Maksudnya tak ada dah yang habis lekeh, kurang melainkan makhluk. Allah ni antara kata sempurna, yang sangat sempurna ni Allah Ta'ala. Itu prinsip kan. Satu, kalau ada orang kadang ni muskil awal-awal lagi, kata dia, macam mana pula makhluk boleh tak sempurna? Kan kita hidup, Allah Ta'ala hidup. Alahai, tuan-tuan, yang tu pun ada semudah maklumat yang tu pun kita tak faham. Yang ni yang kata tak mengaji akidah ni lah, kita jadi masuk parit habis. Tuan-tuan jawab soalan saya lagi betul dulu. Allah hidup ke kita hidup? Kalau tuan-tuan faham Allah hidup, kita hidup, tuan-tuan yang akidah faham tak betul? Tutup guru kita tak ajar gitu. Dia ajar apa? Allah lah hidup. Kita bukan hidup. Kita perasaannya kita hidup. Kita ni dihidupkan tu. Isyarat Quran, huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala ni huwal hayyul qayyum. Kaedah balaghah tuan-tuan, yang tu dipanggil babul hasar, babul qasar. Apa dia? Huwal hayyul qayyum. Dia saja yang hidup. Dia saja yang tak hajat pada sesuatu. Apa faham? Makhluk ni mati. Dan makhluk ni bukan saja mati tuan, ya. Lagi teruk dia tu. Apa dia? Makhluk ni asal tak ada. Kita duk perasan kita hidup. Mana nak rasa hamba? Boleh faham saya sebut apa? Ayat huwal hayyul qayyum tu maksudnya Allah Ta'ala ni dia saja yang hidup. Jadi bila dia saja yang hidup, makhluk tak ada yang hidup. Ni hidup. Makhluk bukan hidup. Makhluk dihidupkan. Kita kena sentiasa rasa dihidupkan. Nah, baru boleh rasa makhluk, boleh rasa hamba. Itu sama tak Allah Ta'ala dengan kita? Apa yang sama? Tak mana sama? Hidup. Tak betul. Kita bukan hidup, kita dihidupkan. Jadi dihidupkan adalah, kalau kata melihat atas pemandangan ayat Quran, wa ma yastawil a'ma wal basir. Tak sama orang buta dengan orang melihat. Sama ke orang buta yang melihat? Siapa si buta, siapa melihat? Allah lah melihat, kita buta. Ni melihat, kita bukan melihat, kita diberi penglihatan. Faham kot? Satu, kita mengaji dengan tutup guru tuan-tuan, bagi penjelasan dekat kita dalam memahamkan siapa kita. Yang kata kita makhluk ni.
Penjelasan yang diberi cukup terang, bersuluh kan. Terang seterang-terangnya. Supaya kita memang boleh menjalani kehidupan ni sebagai seorang hamba Allah Ta'ala. Sentiasa mengiktiraf aku ni makhluk. Kan. Atas bahasa hamba tu, bahasa Kalau ikut kita bukan hamba, kita makhluk kan. Atas istilah hamba ni, tuan ambil sikit bahasa tu. Makhluk dengan hamba macam mana? Jauh beza, bumi langit kan. Hamba ni, walaupun sistem hamba tak ada dah, tapi tuan-tuan kena faham hamba ni beli makhluk, beli manusia lain kan, untuk jadi hamba abdi kita. Itulah hamba. Hamba ni dia buat harta, apatah lagi harta dia. Bahkan dia tak ada harta. Pasal harta dia, apalah harta dia, dia tu pun harta orang. Tuan faham saya sebut apa? Hamba ni dia buat harta orang. Walaupun harta orang, hamba ni masih prinsip dia, kita boleh jual dia di milik orang lain pula, dia tak jadi milik kita. Boleh faham? Kita ni bukan hamba kan dengan Allah Ta'ala. Kita apa? Kita makhluk Allah. Makhluk, faham? Allah Ta'ala bagi jadi kita. Kita hidup ni dia yang bagi hidup. Kita melihat ni dia yang bagi melihat. Kita ada kederat ni dia yang bagi kederat. Bumi ni dia yang buat untuk kita. Langit ni dia yang cipta untuk kita. Bila kita ni ialah makhluk Allah, soal, boleh cari Tuhan selain Allah Ta'ala? Boleh cari bumi tempat lain selain pada bumi Allah Ta'ala? Boleh cari langit selain pada langit Allah Ta'ala? Boleh. Kalau hamba kena jual, dah jadi hamba orang. Kalau isteri pun tuan-tuan, kalau kena cerai, dah tak jadi isteri orang, kahwin dengan orang lain, bini orang lain. Kalau anak pun, memang anak takkan tukar nama tuan, mesti anak pada bapak. Tapi anak pun kadang tak ikut anak cakap bapak, dia boleh lari, dia tak peduli bapak dia. Pasal bapak pun kadang berhajat lagi pada anak. Kalau sebut isteri, kadang suami pun berhajat lagi pada isteri, bukan isteri saja berhajat pada suami. Atas kata kita sebut majikan dengan kuli. Majikan kadang kuli lari, pendin majikan. Tapi hamba pun, kalau hamba ni, hamba tak buat kerja, tuan hamba, pendin juga tu yang dijual bagi orang lain. Atas kata makhluk tuan-tuan, subhanallah, Allah Ta'ala tak ada pernah istilahnya dia berhajat pada kita, kitalah berhajat pada dia. Inilah kedudukan kita dengan Allah Ta'ala. Soal, ada kebandingan kita dengan Allah Ta'ala? Satu Allah Ta'ala pula dia buat misal, laisa kamitslihi syai', tak ada seumpama dengan Allah Ta'ala sesuatu. Itu sekali faham atas saya sebut tadi, kaf pada kamitslihi itu dengan makna misli juga. Apa maksud dia? Jangan kata nak serupa dengan Allah Ta'ala, nak serupa macam nak serupa dia pun tak ada. Tuan-tuan, jauhnya kita dengan Allah Ta'ala. Yang inilah jadi dalil muhkam ayat Quran yang jadi dasar untuk menghuraikan maksud Al-Quran. Ya Allah Ta'ala ni dengan makhluk tak boleh dah buat banding sama sekali. Satu Allah, atas sekali lagi sebut tak ada misil. Allah dia Tuhan, dia Khalik, kita makhluk. Dia memang ada sebelum kita ada. Sebelum makhluk ada, memang Allah Ta'ala ada. Dan ada dia dengan ada yang mutlak. Maksud dia ada yang mutlak, ada macam mana? Ada dia yang tiada siapa berkongsi ada dengan dia. Ada dia, ada zat dia, sabit nama dia Allah, dan segala asma'ul husna dia, dan sabit segala sifat kesempurnaan dia. Dan sabit kesempurnaan, sifat kesempurnaan dia, takkan ada apa-apa sebarang sifat kekurangan pada dia. Atas khas yang nak sebut, ada dia ada mutlak. Macam mana ada mutlak? Ada dia dengan tak kait tempat. Ada dia, mana ada masa tu arash, mana ada masa tu kursi, mana ada masa tu ruang, mana ada masa tu jirim, mana ada masa tu jisim, mana ada masa tu depan belakang, mana ada masa tu kiri kanan, mana ada masa tu atas bawah, mana ada masa tu masa, mana ada apa-apa. Yang ada Allah Ta'ala je. Jadi bila ada Allah Ta'ala, mana boleh nisbahkan Allah Ta'ala? Tak ada nisbah apa pun ke Allah Ta'ala satu. Itu istilahnya mutlak. Wujud Allah Ta'ala wujud mutlak. Makhluk atas nama makhluk. Wujud makhluk adalah wujud yang muqayyad.
Apa maksud wujud muqayyad? Kita tak boleh wujud sendiri, kita tak boleh berdiri sendiri. Atas kata wujud kita, Allah yang jadikan kita. Nama pun makhluk. Makhluk maksudnya dicipta, ciptaan Allah. Aras pun ciptaan Allah, kursi pun ciptaan Allah. Kalau kata kita manusia ciptaan Allah. Lauh mahfuz ciptaan Allah. Malaikat ciptaan Allah. Semua tu makhluk. Khalik makhluk ni Allah je. Mutlak, tak ada siapa yang berkongsi dengan dia, wahdahu la syarikalah. Tuan, prinsip teras yang sangat besar, menyalahi dia kufur. Menyalahi dia syirik. Menyalahi dia keluar daripada ajaran agama Islam, keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Siap. Tu sekali lalu nak ambil faham laisa kamitslihi syai'. Baik. Yang tu yang dia nak hurai ni, kata dia yakni apa maksud daripada ayat Quran ni? Allah Ta'ala itu tiada menyerupai sesuatu daripada makhluknya. Tak serupa macam mana? Tiada serupa dengan satu wajah pun daripada mana-mana wajah. Allah Ta'ala takkan ada apa-apa ciri penyerupaan antara Allah dengan makhluk, dengan apa-apa penyerupaan. Nak saya sebutlah tadi, Allah hidup, kita hidup. Tak betul. Takkan serupa. Kalau serupa pun nama Sedangkan mana ada nama hidup kat kita? Kita ni atas nama hidup, kita je perasan kita hidup. Sedangkan Allah lah sebenarnya hidup. Sebenarnya kita Allah bagi hidup. Sekejap. Dengar. Tu hidup. Ada. Kita ada, Allah Ta'ala ada. Tak betul. Bahasa je ada. Takkan ada apa-apa wajah penyerupaan ada kita dengan ada Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala, ada yang berdiri sendiri. Ada kita dengan berdiri ke Allah Ta'ala. Apa maksud berdiri dengan Allah Ta'ala? Kita berhajat ke Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak bagi jadi kita tak ada. Waktu ada kita ni dipanggil ada yang idafi. Ada kita ada aridi. Ada kita ada muqayyadi. Ada Allah Ta'ala ada zati. Ada Allah Ta'ala ada azali. Ada Allah Ta'ala ada qadimi. Ada Allah Ta'ala ada hakiki. Jauh beza kan? Jauh beza. Satu, kalau ada orang yang ni pun tak faham, memang akidah keparit, kelongkang, kemasuk gaung lah. Nak kata apa? Satu, tak ada banding langsung kan? Tak ada banding. Saya nak kata bahasa macam mana? Allah Ta'ala buat bandingan lain dalam Quran, sambungan ayat Quran, wa ma yastawil a'ma wal basir. Antara perbandingan dia lagi, wala tastawi dhulumatu wal nur. Tak sama gelap dengan cahaya. Macam mana gelap dengan cahaya? Tak ada cahaya gelap, tak ada gelap cahaya. Macam tu beza gelap dengan cahaya, tuan-tuan. Siapa cahaya tu? Atas nama banding istilah tu, gelap tu makhluk. Pasal makhluk tak ada asal. Cahaya tu siapa? Allah. Pasal apa? Allah memang ada. Nak sebut situlah perbandingan dia. Begitu juga tak samanya nak sebut. Allah Ta'ala bagi kita kaedah metodologi berfikir tu untuk faham dengan siapa Allah Ta'ala, siapa kita tu. Jelas sejelas-jelasnya. Baik. Yang tu yang bahasa dia sebut. Tak ada apa-apa wajah penyerupaan sama sekali antara Allah Ta'ala dengan makhluk. Ya. Satu, ada orang yang boleh hurai. Dia kata apa? Allah ada muka, kita ada muka. Muka kita, muka Allah, muka Allah. Itu masuk parit tu. Boleh faham? Allah ada tangan, kita ada tangan. Tangan Allah, tangan kita, tangan kita. Masuk parit tu. Ya, masuk parit tu apa dia? Dia cuba nak fahamkan adanya muka Allah Ta'ala dengan ada muka kita. Masuk parit, tuan-tuan. Bahkan ada Allah, ada kita pun, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan faham ada kita, ada Allah, masuk parit. Apa masuk parit? Kita bukan ada. Kita tak ada. Allah yang bagi ada. Siap. Hidup Allah, hidup kita. Masuk parit akidah tu. Allah yang hidup. Huwal hayyu. Dia saja yang hidup. Kita ni mayat. Isyarat Quran. Kuntum amwatan. Kamu ni mayat. Fa'ahyakum. Dia yang hidupkan kamu. Rasulullah ajar kita akidah macam mana? Bangun je tidur. Mati kecil tu. Alhamdulillahillazi ahyana. Alhamdulillahillazi ahyani. Dia yang hidupkan kita, dia yang hidupkan aku. Awal-awal ajar akidah, aku ni mayat, Allah yang bagi hidup aku. Siap, very clear.
Baik, maka pada ayat ini laisa kamitslihi syai', saya sebut la ilaha illallah. Allah Ta'ala menafikan musyabahah dan menafikan mumasalah. Baginya. Ayat menafi itu ambil faham mana? Laisa. Yang ni tuan-tuan tak kerti Arab, macam mana nak bagi faham kan? Terjemah je lah. Terjemah tu pun kalau tuan-tuan nak faham, unjuk lah. Kalau ikut bahasa Arab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan faham bahasa Arab betul-betul, baca tu pun tunduk. Bahasa saya nak sebut macam ni, ya. Tuan-tuan kalau bahasa Perak ni, tumpah lah kita kan. Laisa kamitslihi syai'. Allah. Tak ada apa. Dah. Kita tak faham bahasa tu yang buat relax, bodoh lah. Ayat Quran tu, la ilaha illallah. Habis kan? Tak ada apa lah. La ilaha illallah. Allah ilah, kita semua makhluk. Makhluk ni bukan ilah, Allah saja ilah. Allah. Tak mana ilah dia, wujud dia, dia ilah. Kita tak wujud, Allah Ta'ala bagi wujud. Allah. Habis kan? Kita ni, kita melihat, dah ada lah. Allah melihat, Allah ilah, dia melihat. Kita ni mana dia melihat? Buta. Kita tak ada pun. La ilaha illallah. Habis istilahnya long life kan, kalau faham bahasa tu. Tapi kita ni bukan faham, dah hurai macam tu pun duk bodoh-bodoh lagi, apatah lagi duk kata Allah Ta'ala atas aras. Berapa kali kafir tak tahu tuan-tuan. Tak mana kafir tu, faham tak betul tu, duk faham Allah atas aras tu. Macam tu Allah Ta'ala menafikan musyabahah dan mumasalah. Istilah musyabahah, serupa menyerupai, tak ada serupa langsung. Mumasalah, seumpama apa nak bahasa kan tu kan. Mumasalah bahasa Arab tu yang kita mengaji atau ulama sebut dengan kaedah kita belajar sifat 20 tu, mukhalafatuhu lil hawadis. Bila mukhalafah mestilah mustahil mumasalah Allah Ta'ala dengan makhluk. Istilah mumasalah tu pula ada wazan fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan, masala yumasilu, mumasalah, syabaha yushabihu, musyabaha. Apa tu? Dia ada wazan nafian antara Allah dan makhluk. Allah tak serupa makhluk, makhluk tak serupa Allah Ta'ala. Dua-dua tak serupa, dua-dua belah tak serupa. Allah takkan serupa ke makhluk, makhluk takkan serupa ke Allah Ta'ala. Atau ambil faham la ilaha illallah ni makhluk bukan ilah, Allah bukan makhluk. Allah ilah Allah, makhluk ilah makhluk. Tak akan ada serupa sama sekali. Satu kalau ada pun jangan terkecoh lah dengan bahasa nama tu. Tu yang kalau kata ada, Allah Ta'ala ada kita. Jangan jadi bodoh dengan sebab boleh ada. Aku ada. Jangan duk faham bodoh gitulah. Jangan duk faham Allah hidup, aku hidup. Aku hidup. Jangan duk faham bodoh itu. Allah kuasa, kita kuasa. Duk faham kita kuasa. Jangan duk buat bodoh itu. Dah, Allah kuasa. Kita ni la haula wala quwwata illa billah. Disebutkan kita ada, kita hidup, kita ada kedengar, kita melihat, kita mendengar. Bahasa ya tuan-tuan, atas sebut dia Allah Ta'ala bagi jadi kita ada hakiki zat kita yang kata kita realiti bukan fantasi. Dengan tu dia bagi kita akal, kita ada taklifi syarak. Diperintahkan kita sesuatu. Yang tu ada bahas dia. Saya tak bahas itu. Pasal atas kita nak bahas bab ketuhanan ni, mesti jelas sungguh Allah ni ilah, makhluk bukan ilah. Clear sangat tuan-tuan. Takkan ada apa-apa penyerupaan sama sekali. Kalau bahasa orang tua-tua ke dulu kita sebut apa? Jauh bumi dengan langit. Macam mana pun dengar. Langit bumi masih makhluk. Boleh faham? Tapi nak tunjuk jauh tu je. Sebut bumi langit tu bukan nak tunjukkan makhluk dengan makhluk tu, tapi nak tunjukkan jauh sangat perbezaan bumi dengan langit tu. Bahasa orang tua-tua sebut juga kan, jauh panggang pada api. Boleh faham kan? Tuan-tuan tak faham bahasa Melayu, ngaji bahasa Melayu lah tu. Saya bukan nak urai bahasa Melayu. Saya nak gunakan pepatah bahasa Melayu tu nak menunjukkan terlalu amat jauh perbezaan antara Allah Ta'ala dengan makhluk ni. Jauh beza sangat. Nama makhluk dengan khalik tu pun dah cukup tuan-tuan untuk membezakan siapa Allah siapa kita. Dengar satu wajah lagi yang saya mengaji Tok Guru duk sebut.
Kata apa? Selalunya orang cerita hak ni nak sebut perbandingan ilmu. Macam mana ilmu Allah Ta'ala dengan ilmu kita? Sepatutnya akidah macam ni lah. Allah saja ada ilmu, kita jahil. Jahil apa? Allah jahil apa? Sebelum nak sebut sifat jahil, apa dia? Sebut dulu zat kita. Kita makhluk, Allah bagi ada kita. Kita asal tak ada, Allah Ta'ala bagi ada. Siap. Satu pun dah angkat tangan dah. Lepas tu dia bagi kita otak. Siapa yang bagi kita otak? Siapa bagi kita ada akal? Siapa pula bagi otak kita berfungsi? Yang kita hidup, bukan saja kita hidup, jantung hidup, hati hidup, otak kita pun hidup. Kalau mati, otak ada tapi mati. Jadi menyebabkan akal kita boleh berfungsi, dengan sebab tu ada ilmu. Saya nak sebut otak tu dengan sebab tu ada ilmu, ada idrak. Boleh sedar, boleh kenal nama, boleh kenal macam-macam. Siapa bagi kita ada otak, ada akal tu? Siapa? Allah. Jadi siapa yang alim? Allah alim, kita jahil. Ada ilmu, bukan ilmu pada kita. Quran, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tak ada apa ilmu kita melainkan apa Allah Ta'ala beri. Jadi siapa kita? Bila la ilma, tak ada satu apa ilmu kita. Kita jahil. Allah Ta'ala alim. Saya nak sebut tahu mana? Itu prinsip akidah kita. Bandingan, nak banding ilmu Allah banding ilmu kita. Ini perbandingan tuan. Ilmu Allah Ta'ala ni, ada kata-kata ulama tertunggu kita, bahkan ada kata yang ni misal daripada Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Waktu Nabi Musa dengan Nabi Khidir berada dua orang atas sampan di laut. Nak banding ilmu Allah Ta'ala dengan ilmu makhluk. Ilmu Allah Ta'ala ni ilmu lautan yang luas. Ilmu makhluk yang Allah Ta'ala beri ni dekat mana? Seekor burung celupkan paruh dia di dalam air, lepas tu dia angkat. Bukan air yang diminum, air yang lekat di paruh. Paruh pun tuan, Allah Ta'ala buat paruh ni, dia ialah satu struktur yang tak lekat air. Tuan tak cara, try tengok. Beli ayam, ambil paruh ayam, celup tengok dalam air. Basah pun payah. Nak sebut apa? Apa air yang lekat di paruh burung tu? Kata dia, itulah ilmu yang ada pada makhluk. Dan lautan yang saujana mata memandang tu, itulah ilmu Allah Ta'ala. Soal, adakah macam tu perbandingan ilmu Allah dan ilmu makhluk? Kata ulama Adzahilan, yang ni perbandingan untuk takribul fahmi, untuk ta'akul akli, untuk ta'akul, untuk memudahkan faham aja. Sedangkan ilmu makhluk dengan Allah Ta'ala tak ada besar tu pun kan. Bahkan atas logika berfikir, kalau ada ilmu makhluk ni, macam mana ilmu paruh di burung tu, air yang ada di paruh burung tu. Kalau katalah mula-mula ilmu makhluk ni setakat paruh burung tu, air yang lekat di paruh burung. Tapi kalau sikit, lama nanti, boleh tak nanti air yang lekat kat paruh burung tu menyamai laut yang banyak tu? Untuk faham soalan saya? Boleh faham? Dalam tempoh yang sangat panjang lah. Nanti boleh tak jadi melaut? Boleh tak? Nak faham tak faham bahasa Melayu siapa soalan saya ni? Boleh tak? Boleh. Gitu macam tu ke bandingan ilmu Allah Ta'ala dengan makhluk? Subhanallah. Tu kata tak ada banding langsung. Tak ada nak boleh banding langsung. Banding tu untuk mudah faham. Pasal nak kata tak ada langsung, dia tak faham. Kalau kita duk rasa air yang ada melekat di paruh burung dengan lautan saujana mata memandang tu, kita rasa hebatnya ilmu Allah Ta'ala. Yang tu pun kita hebat dengan elok. Allah Ta'ala dengan kita macam mana? Allah alim, kita jahil. Bukan macam air yang lekat kat paruh burung. Bodoh langsung, tuan. Yang kata bodoh langsung. Engkau asal tak ada. Walam lam yakun syai'am mazkura. Tak ada apa langsung. Tuan bayang. Macam mana manusia boleh fikir Allah duduk atas arah ni? Tak tahu, pelik gila tuan. Baik. Saya dah selesaikan satu misal tu. Satu ulama kita, saya nak ngaji tu dia sebut, bila nak sebut je ayat-ayat dan misal macam tu, dia akan sebut macam ni dulu. Walillahil masalul a'la, walillahil masalul a'la, walillahil masalul a'la. Benda tu Allah Ta'ala punya misal dan perbandingan yang lebih tinggi daripada misal yang kita buat. Misal kita buat pun sekadar untuk datangkan faham.
Allah Ta'ala dia bagi misal tuan. Oh memang apa nak sebut misal untuk kata kita tu tiang ayat Quran, wa ma yastawil a'ma wal basir. Cukuplah tu. Padan dah tu. Tambah disebut wala zulumatu wala nur, tak samanya cahaya dan gelap. Begitu juga macam mana tak samanya ahya wal amwat, hidup dan mati. Siapa hidup? Allah hidup. Kita apa? Mati. Mati dengan hidup sama ke? Tak sama sekali. Ya. Allah Akbar. Kalau tadabbur tuan-tuan ayat fahaman tu cukup dah. Cuma kita ni degil satu. Setan banyak sangat. Iblis banyak sangat. Dah kecoh kita ni sampai manusia jadi terkecoh, jadi sewil macam tu punya faham. Tu pun dah sewil punya faham, masuk parit, masuk gaung tuan-tuan, duk faham Allah Ta'ala ni. Pengikut punya ramai. Yang ni nak kata masya-Allah. Bahkan saya ngaji tu guru sebut kata dia, jangan kata nak pengikut yang fahaman macam tu. Orang Kristian ramai tak? Hindu ramai tak? Buddha ramai tak? Kalau ikut, kalau faham kita lah bodoh tak? Macam mana bodoh macam tu boleh ada orang ikut? Nak menunjukkan pengaruh syaitan ni sangat besar. Dia akan samun kita punya akidah tuan-tuan. Walaupun saki baki sekecil-kecil ada akidah kita dengan Allah Ta'ala, dia akan buang semua. Satu lagi kita berguru tuan-tuan, guru-guru yang pakar dalam bab ilmu akidah ni, dia akan tunjukkan dan kenal yang kita syaitan ni siapa dia. Pasal dia memang akidah kat daku. Istilahnya dia penyamun kan, dia akan samun habis semua akidah kita. Sampai kita jangan kata nak kata ke Allah Ta'ala, dia akan tukar akidah kita dari berakidahkan ke Allah Ta'ala, bertukar akidah kita berakidahkan ke makhluk, sampai mentuhankan makhluk. Setan ni, iblis ni, dia akan manipulate kita sampai tahapnya tu. Boleh faham? Mentuhankan makhluk, faham? Kita lapar, kita makan nasi, betul tak? Sampai kita iktikad tak ada nasi, tak mampu lah aku. Habis. Kita tak rasa Allah hidup aku. Tentu pun habis lah kita akidah. Habis lah. Masuk parit dah lah. Satu kena la ilaha illallah, Allah refresh balik, Allah bagi hidup aku. Bukan makanan bagi hidup aku, Allah bagi hidup aku. Makanan ni dia yang sedia makanan untuk aku, dia yang bagi rezeki untuk aku. Nasi dia yang sediakan pokok boleh tumbuh padi beras. Dan siapa yang menanam? Setiap beras yang kita nak makan tu, yang telah makan, akan makan, semua dah tentu azali lagi. Allah yang menentu. La ilaha illallah. Semua Allah Ta'ala weh. Kita punya bodoh tak faham, manipulate di iblis ni, apa jadi? Sampai kita duk faham, nasi ni aku makan nasi, kenyang aku, duk rasa kenyang kat nasi, rasa sedap kat nasi, rasa seronok kat nasi, sampai tak faham langsung ke Allah Ta'ala. Dia kencing kita sampai teratur. Siapa kencing ni? Iblis. Kencing kita. Atas sebut kita punya taklif lawan iblis, dia kencing kita sampai tahap tu. Tu pun kita tak sedar. Tambah kita dah tua-tua, makan ubat banyak. Kadang satu beg bawa. Kitab ngaji tak bawa beg. Tapi nak jaga nyawa, bawa beg. Macam apa? Ubat sebeban tuan-tuan. Tak payah sarapan pagi. Makan ubat je. Tak faham tu lah saya sebut apa tu. Motor makan ubat rasa tak? Bila makan ubat, tak makan ubat pun susah juga. Akidah memang kena bagi betul tu satu hal. Tapi saya nak kata apa? Walaupun duk sebut akidah kena bagi betul atau akidah bagi betul, kalau kita lalai, memang akidah kita kat ubat tu lah. Tak ada ubat ni, inilah kesinambungan nyawa aku, talian hayat aku. Sampai kita faham itu. Subhanallah, astagfirullah. Patutnya macam mana? Ini obat, ini ikhtiar. Makhluk tetap makhluk. Aku makan ubat. Allah yang bagi hidup aku. Ubat ni benda tak dapat tidak, kata doktor macam ni, aku terpaksa makan ubat. Aku makan pasal yang ni ikhtiar untuk sebab aku survive atas muka bumi ni. Yang hidupkan aku tak akan ganjak punya. Allah bagi sihat aku. Allah, makhluk tetap makhluk. Makhluk tak akan ada sifat uluhiyah sama sekali. Allah sajalah bersifat uluhiyah. Allah saja khalik, makhluk tetap makhluk. Mesti very clear kan akidah. Pula tu akidah ni very clear bila? Bukan masa ngaji je. 24 jam tuan-tuan. Tutup guru kita duk ngajar.
duk ajar kita, para Nabi, Rasul lagi lah. Inilah ajaran akidah paling besar yang dia ajar. Apa-apa pun, la ilaha illallah. Terfikir je ke makhluk ni ada sesuatu, subhanallah. Tanzih dulu. Subhanallah. 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 Duk berasa tengok makanan ni sedap. Subhanallah dulu. Duk rasa makanan ni kita jadi sihat, jadi kenyang, hilang lapar aku. Subhanallah dulu. Subhanallah. 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 Baru kenal dengan Allah Ta'ala. Allah yang bagi rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru nak boleh rasa Allahu Akbar. Jadi mula-mula proses tauhid apa? Tanzih dulu. Subhanallah. 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 Saya dulu ada sahabat seorang, tuan-tuan. Dia ikut saya duk mengaji. Dia ikut saya mengaji pula. Dia ikut saya mengajar. Tuan-tuan tahu amalan dia apa? Dia tak ada amalan lain, tuan-tuan. Dia ambil daripada guru dia, amalan dia apa? Hari-hari tasbih. Hari-hari tasbih. Meninggal dah orangnya pun, tuan-tuan. Alhamdulillah. Meninggal pun dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Akidah sangat mantap, tuan-tuan. Tak pernah lari langsung. Dia punya amalan, tak ada amalan lain, tuan-tuan. Tasbih. Satu, tuan-tuan kena faham tasbih tu. Bangun tidur malam-malam, kita tahajud apa? Dia sembahyang simple aja pun. 2 rakaat, kadang tak sembahyang sunat pun. Bangun tu, tuan-tuan tahu tasbih dia apa? Dengar saya nak tiru. Meninggal dah pun, tuan-tuan. Tapi baik orangnya. Walaupun saya sebut kawan, pasal dia berkawan dengan saya. Dia musahabah dengan saya. Tapi kalau ikut umur jauh beza, tuan-tuan. Umur dia umur Mahdi. Saya ingat ni. Umur dia umur Mahdi. Mahdi umur apa sekarang? 94. 2020 ni 94. Umur dia 94. Saya 51. Tapi pasal dia ikut saya panggil sahabat lah. Pasal dia mengaji dengan saya. Tapi sebelum tu dia mengaji lah dengan orang lain. Tapi ada tempoh yang dia bermusahabah dengan saya. 3 tahun juga, tuan-tuan. Dia ikut saya pergi mengajar tu. Pergi mana. Dia duduk pondok. Di pondok. Lepas tu saya duduk mengajar kat luar, dia ikut. Bangun malam, tuan-tuan tahu dia sebut apa? Untuk saya nak caru. Cuma ni cara dia kan. Gigi sebatang tak ada lah. Masa dia musahabah dengan saya, sebatang tak ada gigi. Tapi baca Fatihah clear kan. Mula-mula dia jumpa saya, dia ikut saya. Dia kata apa? Ustaz, saya mau baca Fatihah. Dia kata, tolong dengar. Betul tak betul? Untuk dia, cara dia betul kan. Saya mau baca tahiyat 1 kali. India lah, orang India. Allahumma salli. Baca lah, gigi sebatang tak ada, tuan. Tapi baca Fatihah kemah. Saya tahu lah, saya memang guru tajwid, tuan. Ambil dengan sanad pula tu. Baik, saya nak sebut apa? Saya tak sebut lagi amalan dia ni. Dia sebutnya ni. Hamdi. Benda tu. Dengar dia sebut lah tu je. Saya mula-mula saya perhatikanlah dia sebut apa. Dia sebut subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Tapi bunyi wa bihamdi tu kuat. Hamdi. Bila-bila pun saya dengar dia zikir, dia tak ada zikir lain, tuan-tuan. Zikir yang tertib lepas sembahyang apa satu hal lah. Tapi dia punya zikir panjang masa dia apa? Tasbih. Hamdi. Kalau dia saya sebut tu pasal yang tu yang saya dengar, dia duduk sebelah saya. Saya dengar dia baca apa. Orang lain tak perasan dia baca apa kan. Tapi zikir dia tu lah. Hamdi. Orang tahu, bila saya tanya dia, pasal apa amalan macam ni ya? Kata dia, kadang-kadang kita rasa makhluk ni hebat kan. Makhluk tu apa? Kadang kita pun rasa kita hebat. Apa? Kita rasa kita ada harta, kita ada pangkat, kita ada nama, kita ada populariti. Macam mana? Tasbih lah Ustaz. Dia pula kata saya Subhanallahi wa bihamdi. Apa maksudnya? Allah Ta'ala Maha Suci, takkan ada kekurangan kat dia. Jadi bila tak kurang macam mana? Yang kurang tu aku. Wa bihamdi, dan kita sebut kata Allah tak ada kurang, yang kurang tu aku. Makhluk ni lah yang kurang. Makhluk ni lah berhajat ke Allah Ta'ala. Dan sebut makhluk ni dalam keadaan kurang ni,
Subhanallah tu bihamdihi, dengan puji Allah Taala. Maksudnya apa? Nafikan makhluk ni tak ada langsung ke sifat kesempurnaan. Allah lah mulia. Bihamdih tu. Tuan, ayat tu power tu kan. Subhanallah bihamdih tu. Kita tak ada faham apa. Maha suci Allah Taala dengan segala kepujiannya. Maha suci Allah Taala dengan segala pujiannya. Kita tak faham kan. Bahasa Arab pun kita tak faham. Satu terjemah tu kita sangka kita faham. Tak faham kan. Faham tu, faham macam tu best. Memang dia faham kan. Alhamdulillah. Mati pun memang dalam keadaan baik. Orangnya selai sepinggang je hidup. Anak ada seorang. Isteri tahu berapa orang lah. Kahwin cerai. Siapa? Cengih. Akidah tak boleh silap tu. Isteri yang mana istilah tak khidmat, nusyus, lepas buat apa? Isteri tak boleh ikut cara dia, lepas buat kelahi Orang memang steady. Sembahyang jemaah tak pernah miss. Sembahyang tak akan tangguh pada takbiratul ula. Tuan, dia ikut saya mengajar. Kalau janjilah misalnya nak mengaji kuliah maghrib, saya kata 6.45. Dengar, 6.45 terpacak dia mesti ada tempat tu. Time very sharp. Saya tak sharp. Bila saya mengengkek. Ada tempat kadang saya awal, kadang-kadang. Kalau katalah saya kata 6.45, saya mari, ada hari saya main awal sikit lah. 6.40 saya main. Dia main tepat 6.45 mesti ada. Saya main awal. Dia main lambat pasal saya main dulu. Tapi dia 6.45 dia mesti sampai. Dia kata, Ustaz maaf saya lambat. Padahal bukan dia lambat. Jawab, saya cepat. Anda faham? Tapi selalunya dia terpacak ada. Saya yang lambat. Saya tak pernah minta maaf ke dia. Dia punya prinsip. Waktu saya banyak belajar dengan dia, tapi saya kalah. Memang tak boleh buat waktu. Tapi dia very sharp. Kalau nak mengajar pun, kadang tidur kan. Kalau keluar subuh ni. Kata, esok Ustaz, pukul berapa mau keluar? Kalau saya kata apa? Ni macam kita waktu subuh ni kan lambat sikit kan. Kalau saya kata, pukul 6 keluar. Sebelum pukul 6 tu, kalau duduk bilik tu, pukul 6 tu dia duduk tunggu lah tepi pintu. Sebelum pukul 6 dia tunggu lah. Maksudnya pukul 6 tu, kita pop, dia mesti keluar. Dia dah siapkan diri dia untuk pukul 6, sedia keluar. Kita pun kadang-kadang pukul 6, kita pun lambat. Kita yang lambat. Orang lain lambat memang kita pun masam. Aku kata pukul 6. Suku tak keluar lagi, nak kena katok. Tak ada. Saya sahabat dengan dia, saya tak pernah. Satu, saya tak pernah marah dia dalam bab waktu. Bab waktu saya tak pernah marah dia. Bab lain dia lah, lain hal. Saya nak sebut pun bukan nak sebut aib dia. Tapi dia tak tegas dia tu. Cara dia tu, tegas dia tu. Dia bagus tak tegas tu. Tapi kadang-kadang bila tegas tu, ada orang tak suka kat dia. Pergi kedai makan. Kadang tak ada orang yang mau makan, kita pergi kedai makan lah. Kedai makan, order. Kadang dia cakap slow. Mau minum apa? Kopi O. Dia dua yang jenis minum ni tuan. Teh O, kopi O. Kalau tak kopi, teh. Kalau minum kopi, dia tengok cirit. Tukar kopi, teh. Tengok teh nak kencing, tak lawas. Minum kopi balik. Tak ada ayat lain, minum. Dengar. Siang tak makan nasi. Siang tak akan makan nasi. Untuk bayang tengok. Nasi tak akan makan siang. Dia makan nasi malam. Orang lain punya diet, saya cerita sikit. Saya nak cerita kat dia pasal apa tuan? Pasal dia bihamdih dia. Akidah solid. Cuma bila order kadang dia sebut pelan. Mau minum apa? Dia sebutlah kopi O. Orang tu tak perasan kadang. Dia sebut apa? Apa dia pakcik? Kopi O lah. Tu kasar tu. Lah dia cakap orang tak dengar kan. Dia jekah gitulah. Itu style dia. Yang tu saya tegur dia. Saya panggil dia Cai ni Tok Wan lah kan. Walaupun dia ikut saya. Cai, janganlah cakap macam tu. Saya kata, sebab
Cai ikut saya. Dia orang panggil saya ustaz. Nanti Cai ikut saya. Dia pun pakai serban apa juga kan. Cai nanti dia orang kata orang ikut ustaz ni semua garang-garang. Cik, saya kadang-garang juga kan. Tapi dalam bab order makan pun dia garang macam tu. Oh, masya-Allah. Sampai sekarang saya ingat dia. Siapa pernah bersahabat dengan dia, bersama sahabat dengan dia pasti ingat dia. Saya pergi baru ni kat mana? Allahumma salli alaihi wasallam. Ustaz. Tak ingat saya lah. Ada seorang tu dia tak tahu kok meninggal. Meninggal 11 tahun dah tuan-tuan. Belas tahun dah. Ustaz, 11 tahun. Ini 20 dah. Dah sampai 11 ni. Lambat pula nak fikir. Lama dah meninggal, tapi orang tu tak tahu. Dia jumpa saya, lama pula tu tak jumpa saya. Orang tu dia jumpa saya, dia tanya, Cik tu mana? Saya tu, Cik tu tak ada, lama dah. Cik, oh meninggal dah. Wah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa pernah bersahabat dengan dia, orang tahu. Orang kenal dia, orang tanya dia. Oh. Sikit lah saya nak sebut tu. Saya nak syarah kat tuan-tuan tu pasal apa? Pasal saya suka dengan akidah dia tu. Subhanallah, bihamdi. Tak ada zikir lain tuan-tuan. Subhanallah. Satu orang kalau tauhid ni betul tuan-tuan, kita akan tengok prinsip hidup dia, masya-Allah. Memang kemas. Memang kemas. Cuma selalunya orang bila kemas bab ketuhanan ni, perangai dia akan jadi rasa kasar. Pasal apa? Salah aja dia lawan lah. Salah aja dia lawan lah. Satu ulama kita ajar apa? Banyakkan selawat. Akidah mestilah banyakkan selawat. Satu kata-kata amalan saya dah tengok tutup guru duk ajar, selain daripada amalan zikir mesti ada amalan selawat. Memang ada. Pasal itu penawar ni. Pasal kita bila dah faham Allah siapa, makhluk siapa, kita tengok kita sendiri satu hal. Bila kita dah betul akidah pula tu, duk subhanallah, duk faham Allah lah segala-galanya. Aku tak ada akan ada, melainkan Allah bagi ada aku. Bila kita tengok ada orang faham salah kan, pukul barang ni. Tuan-tuan saya tak tahu lah. Kok tuan-tuan ni lembek, leput, OKU saya tak tahu lah. Orang yang faham akidah ni bukan boleh kan. Dia tak boleh tengok benda mungkar. Barang ni. Tengok je barang terus lah. Jadi apa penyejuk dia? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Selawat tu penyejuk dia. Barang lagi selawat ni. Baru dia akan perangai lembut. Tuan-tuan ada tengok saya kasar ni, memang saya kurang selawat mana. Sikit selawat saya, tak cukup. Tak support. Patutnya kena selawat banyak lagi. Kadang zikir tu lebih. Zikir pun tak adalah zikir mana, tapi adalah zikir tu. Tapi bila zikir lebih, bakat tu lebih. Dia punya fokus tu lebih. Selawat kurang. Jadi saya kena fokus selawat pula. Satu lah ni sambil zikir sambil selawat. Zikir, selawat. Sallallahu. Tuan-tuan tak faham tu tanya lain. Apa benda saya buat tu? Tanya lain. Itu PM tepi. PM tepi tu. Apa benda saya buat tu? Saya nak tunjuk saya punya. Saya Tok Guru bagi kerja macam tu kan. Ikut je lah. Allah. Siap. Maka dengan ayat ni kata dia menafikan musyabahah dan memasalah bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ni ia tidak berhajat kepada apa-apa pun. Pasal apa? Pasal dia ilah. Ilah ni maknanya dia istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu. Tak hajat daripada sesuatu. Kalau saya ngaji urdu lagi, tuan-tuan, Tok Guru sebutnya ni. Behajat haqir. Tu Allah Ta'ala ni behajat haqir. Tak akan berhajat apa-apa pun. Yang tu kot nak bahasa Melayu ni. Makhluk pula macam mana? Makhluk ni mesti fakir, tamam fakir ke Allah Ta'ala. Fakir berhajat seberhajat-hajatnya. Totally berhajat ke Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, makhluk ni berhajat ke Allah Ta'ala. Subki hajat Allah kapuri karna wala. Semua keperluan kita ni Allah lah pelaksana dan penunai. Satu Allah Ta'ala ni dia tak akan berhajat pada aras. Tak akan hajat. Ada orang kepala otak sengit dia faham macam ni. Allah tak hajat ke aras tapi Allah duduk di aras.
Astaghfirullah. Orang tak bayar no, macam mana tergelincir punya akidah gila punya. Dia kata Allah tak hajat ke aras, tapi Allah duduk di aras. Astaghfirullah. Kalau ada orang cakap yang tu, tuan cakap yang ni. Tuan ustaz duduk kat mana? Ustaz duduk kat rumah. Ustaz duduk kat rumah tapi tak hajat kat rumah. Kelakar lah ustaz ni. Cara berfikir dia rosak ni. Tapi tak kata macam mana, hadanallah ila siratal mustaqim. So Allah tak hajat kepada aras dan tak hajat pada tempat, tak hajat pada tempat yang mendiami padanya, dan tidak hajat kepada jihah pihak yang bertempat padanya. Siap. Satu, atas faham Allah ni dia saja ilah, makhluk ilah makhluk. Bahasa yang memang ulama kita sebut Allah wujud dia wujud mutlak. Tuan tak kena faham mutlak tu. Tu saya dah sebut dengan huraian. Apa maksud Allah Taala wujud mutlak? Ada dia, ada yang tak kait dengan apa-apa, ada dia sabit zat dia ada, segala sifat kesempurnaan dia ada, dan sabit segala asmaul husna dia. Kaedah kita ulama ahli sunnah wal jamaah yang qadim azali qadim ni siapa? Zat Allah, sifat Allah, asma Allah Taala. Wa indana asma'uhul azimah kadza sifatu zatihi qadimah wa ihtira'an asma'uhu tauqifiyah. Nama-nama Allah Taala ni tauqifi, zat dia qadim, sifat dia qadim, nama dia qadim. Tiga perkara besar ni jangan duk silap akidah. Mutlak kat Allah Taala. Allah Ta'ala mutlak ni maksudnya macam mana? Sebut Allah tu nama dia. Nama mesti sabit zat dia. Istilah Arab sebut nama, isim mesti mensabitkan musamma dia. Sebut nama mesti sabit zat dia, sifat dia, asma' dia. Tiga-tiga ni qadim, mutlak. Tak ada siapa share. Wahdahu la syarikalah. Satu, ada Allah Ta'ala bukan ada tempat. Ada Allah Ta'ala bukan ada aras. Ada Allah Ta'ala bukan ada pihak. Bukan ada depan, bukan ada belakang, bukan ada kiri, bukan ada kanan, bukan ada atas, bukan ada bawah, bukan ada masa. Aras, tempat, ruang, masa, semua tu makhluk Allah. Ada orang Ta'ala bukan ada tangan, ada orang Ta'ala bukan ada mata, ada orang Ta'ala bukan ada muka. Subhanallah. Ada orang Ta'ala ada zat dia, ada sifat sempurna dia, ada nama dia. Jangan duk silap kat tu. Taklah dengan bila orang Ta'ala buat makhluk, dibahasakan Allah atas makhluk, Allah bawah makhluk. Subhanallah. Subhanallah. Tu bihamdi. Orang tak faham situ sudah. Baik. Maka ayat ini kata dia, laisa kamitsli syai' ni sesoreh-soreh ayat. Maksudnya sejelas-jelas ayat, seterang-terang ayat di dalam Al-Quran pada tanzihkan Allah Ta'ala, bersihkan Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan. Baik, sikit dia kata dengan nahu ni, dihantarkan, bukan nahu, balaghah, silap saya sebut. Dan kaf, huruf kaf pada kamislihi itu dihantarkan bagi mentakkidkan nafi. Kaf pada kamisli itu kata dia fungsi dia untuk taukid nafi. Ini atas bahasa dia. Macam mana taukid? Cuma bahasa taukid tu maksudnya mengukuhkan nafi. Allah memang tak serupa makhluk, makhluk memang tak serupa Allah Ta'ala. Allah ialah Allah, makhluk ialah makhluk. Makhluk ni antara makhluk, makhluk asal tak ada. Yang tu pun cukup dah untuk bagi faham. Allah, asal Allah ada, cukup dah sebenarnya untuk fahamkan siapa Allah, siapa makhluk ni. Dan bila sebut laisa kamitsli syai', tak ada semisil Allah Ta'ala. Pasal Allah hakiki ada, makhluk asal tak ada. Mana ada semisil Allah Ta'ala? Bahkan ayat Quran tu nak kata, jangan kata nak misil Allah Ta'ala. Allah ni jangan kata tak ada serupa seumpama dia. Nak serupa macam nak serupa dia pun tak ada. Itulah wajah taukidkan nafi. Kalau tuan-tuan ada isteri, tengok tak kahwin lain lah. Contohlah kan, dah tutup buku kahwin. Ada orang kata setia pada yang satu. Kerana dia bukan setia masalah, setia yang satu. Dia kata apa? Tak ada, kalau anak pun tanya, abah tak ada teringinkan nak kahwin lain. Bapak nanti yang dia akan cakap macam ni. Yang bapak kahwin lain hal lah. Saya cerita bapak yang tak kahwin lain ni. Dia kata apa? Tak ada siapa macam mak kau.
Pasal tu aku tak kahwin lain dah. Aku tengok tak ada siapa yang macam mak kau. Mak kau memang special sangat. Aku tak boleh nak kahwin dengan orang lain. Pasal apa? Tak ada siapa macam mak kau. Mak kau memang special. Satu aku tak kahwin lain. Yang lain aku tengok semua nakis. Tak ada siapa macam mak kau. Tak ada siapa boleh duduk tempat dia. Korban dia, akhlak dia, baik dia, tauhid dia, budi pekerti dia, khidmat dia dengan aku. Tak ada siapa nak ada macam dia. Aku kahwin pun belum tentu siapa yang boleh ganti tempat dia. Tak ada siapa macam mak kau. Kau tak faham? Tambah dia kata macam ni. Jangan kata nak serupa macam mak kau. Nak serupa mak kau pun aku tak jumpa lagi. Tuan-tuan, tu faham makhluk ke Allah Ta'ala. Jangan kata nak serupa Allah Ta'ala. Laisa kamitsli syai'. Takkan tak faham-faham lagi. Yang tu tak mungkin pada Allah Ta'ala. Anak, isteri, taulan, sahabat, andai, musuh, kawan, teman, sebanding, setara, setaraf, anak. Subhanallah. Takkan ada masuk. Maksud apa? Mana ada nak setara? Tak ada. Jangan kata nak setara. Setara nak setara dia pun tak ada. Baik. Dan itu istilahnya hantarkan taukid bagi Nafi. Dalam istilah Nahu, ada ulama kita mengistilahkan kaf pada kamisli itu dia panggil shibhuz zaid. Yang ni dia kata apa, jadi shibhuz zaid apa siapa? Tu tertib dan adab Nahu sikit. Kalau tuan-tuan pernah belajar dengar, tak pernah belajar pun dengar juga lah. Apa sebut? Kamislihi ni atas nama istilah dia harfuz zaidah kalau dalam kaedah Nahu. Pasal apa? Pasal laisa satu, syai'un tu isim bagi laisa muakhar, mesti ada khabar bagi laisa. Kerja laisa ni tarfa'ul isma tansibu khabar. Mislahu tu asalnya khabar je. Masuk kaf. Jadi kaf tu kalau ikut dia zaid, pasal mislahu tu asalnya laisa syai'un mislahu, asal dia khabar bagi laisa. Tapi datangkan kaf. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi ada kaf tu mengganggukan, buhbi bahasa mengganggukan mislah tu untuk baca mislah, tapi sebab ada kaf baca kamitslihi. Atau kaedah dia zaid, dia huruf zaidah je. Tak ada dia pun makna faham dah. Fungsi huruf jar ni kalau ikut dia silah. Dia jadi penghubung antara, nak hubungkan satu makna dengan makna yang lain. Itu fungsi huruf jar. Pasal huruf jar ni dia tak ada makna. Huruf-huruf ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu bersama, kata nama sendi dia tak memberi makna diri zat dia. Kalau isim dia ada nama, ada makna pada zat dia. Fi'il pun perbuatan dia akan makna pada zat dia. Huruf dia tak ada makna pada zat dia. Huruf ni dia ada makna pada yang lain. Dia ada makna menunjukkan makna pada yang lain. Jadi atas kaf ni kalau ikut menyebut ke situ, dia harfuz zaid asalnya. Cuma Quran mustahil ada walaupun satu huruf yang tiada makna. Satu ulama tak gunakan dia istilah harfuz zaidah, tapi dipanggil shibhuz zaid. Dipanggil shibhuz zaid pasal apa? Nak menunjukkan dia ada fungsi itu. Cuma fungsi dia apa? Fungsi dia taukid. Ini sikit bahas ilmu dalam istilah Nahu, dan kaedah balaghah, istilah tafsir. Tuan-tuan tak faham, dengar. Nak menunjukkan ada disiplin dia. Itu. Ya, betul. Kalau bubuh makna zaid tak ada makna, takkan Quran tak ada makna. Quran mesti ada makna. Antara makna dia apa? Itu yang dia atas kaf pun makna misli, atas makna misli ayat Quran ni di mana syibhu zaid itu maksudnya taukid tu tahu mana? Dia bukan menafikan misil tapi menafikan mislu misli. Tuan-tuan tak faham kalau saya sebut itu, ambillah bandingan isteri saya sebut tadi, tak ada serupa macam mak kau. Jangan kata nak serupa macam mak kau. Nak serupa mak kau aku tak nak jumpa lagi. Maksudnya ditutup pintu lah tu. Tuan-tuan tak ada sembawa dia kahwin tu salah. Ditutup pintu lah. Macam itulah kita kalau faham la ilaha illallah ni tuan-tuan, tu saya buka pintu lah nak bagi perhatian kat makhluk. Tak ada lah. Takkan jatuh hati kat makhluk. Jatuh hati hanya kat Allah Ta'ala. Pasal apa? Allah wahdahu, Allah ilah, la ilaha illallah. Makhluk ni takkan duduk tempat ilah. Ilah ni Allah sah Tak ada misil dengan dia. Yang kata nak mislu dia pun tak ada. Satu orang yang betul-betul faham akidah ni tuan, dia punya very strong akidah dia dengan Allah Ta'ala. Faham dengan Allah Ta'ala ni. Apa pun balik ke Allah Ta'ala. Apa pun balik ke Allah Ta'ala. Rajuk Allah. Allah saja. Sampai dia kata apa? Alam ma khalallaha batilun. Kata dia,
ketahuilah apa-apa sesuatu yang kalau setiap sesuatu kita tengok, kita pandang, kita lalu ni, boleh Allah tak ada kat situ, ni semua batil. Dia kata. Orang ahli akidah kan dia sampai tahap macam tu kan. Tu yang dia ma fi qalbi ghairullah, tak ada dalam hatiku selain Allah Taala. Dia tengok makhluk ni, dia bukan jatuh hati ke makhluk, dia faham ni makhluk Allah. Makhluk ialah makhluk. Mana ada makhluk, melainkan makhluk mesti ada pencipta makhluk. Tengok makhluk, bukan jatuh hati kepada makhluk. Dia kena jatuh hati pada siapa khalik makhluk. Tu kena ngaji suku. Tu kena PM tepi tak? Untuk pergi mengaji khas berguru mana tu, saya pegang tangan, tolong tarik pergi jumpa Tok Guru. Jangan tuan-tuan lari sudah. Takut tuan-tuan ketak gamak nak menghadap mengaji tu, betul je. Baik. Jadi makna kamislihi ni, kaf ni dihantarkan bagi mentakkidkan nafi. Maka pada ayat itu menafikan barang yang tak layak dengan Allah Ta'ala daripada Allah. Siap. Jelas? Kita belajar pagi ni tu. Ambil betul-betul prinsip, nak faham la ilaha illallah. Ambil betul-betul prinsip, nak faham laisa kamitsli syai'. Ambil faham juga pada subhanallah. Ambil faham juga pada subhanallahi wa bihamdih. Faham juga dengan kata la ilaha illallah ni. Apa dia? Dia istighna ilahan kulli ma siwahu. Dan makhluk ni muftaqirun ilahi kullu ma'adahu. Kan? Semua makhluk mesti berhajat pada dia. Kalau omong urdunya kan, apa dia? Be hajat haqir. Pasal kita fokus itu kan. Dan semua makhluk ni tamam fakir pada Allah Taala. Dan macam mana boleh ada kat makhluk ni? Allah ni subki hajat purrikan ni wala. Semua apa yang ada kat kita ni, Allah lah penunai hajat. Allah yang mengadakan semua makhluk. Daripada ada zat kita, dia adakan sifat kita, dia adakan af'al kita. Kalau kita usaha satu dapat pemilikan, dialah memberi pemilikan kat kita. Semua tu pun dia beri, sabit dengan ilmu dia dan iradah dia. Azali lagi, yang suatu azali tu, qadim tu, Allah sa, ahad, wahid, wahdahu la syarikalah. Sebelum dia buat makhluk, dia macam tu. Dah buat makhluk pun, dia tetap wahid, ahad, wahdahu la syarikalah. Tak ada siapa kongsi dia dalam uluhiyah. InsyaAllah panjang umur kita jumpa. Firman Allah Ta'ala, walillahil masalul a'la. Wallahu a'lam. Ada soalan? Soalan fiqah fokus lagi sambil makan. Salah tauhid saya layan. Ya. 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 Ya, soalan best tu. Soalan tanya simple je pun kan. Kita memang bila kita lapar, kita akan rasa berhajat kat makan. Memang jangan kata orang awam, saya pun jatuh macam tu. Yang tu yang kena mengaji lagi. Supaya kita jangan jadi orang awam. Tuan-tuan suka tak jadi kerja penjawat awam saja? Suka tak jadi pegawai awam? Macam tu kot kan. Suka jadi penjawat awam ke jadi pegawai? Penjawat awam pun, pegawai pun panggil penjawat awam juga, betul kan? Betul kan? Okey. Penjawat awam ni, saya kata, penjawat awam ni tuan-tuan suka pekerja awam ke suka jadi pegawai? Okey, bagus. Jadi nak upgrade tak setiap masa? Okey. Dia bab tauhid lah pun nak upgrade besar sekali. Jadi takkan setiap masa duk rasa berhajat ke makanan. Tak kena. Atas soalan, boleh jatuh tahap mana? Kalau penjawat awam yang bodoh ni, yang akidah awam ni, yang sampai duk akidah makanan tu, zat makanan tu sendiri yang memberikan mudarat dan manfaat, kufur. Kalau dia ada akidah macam ni, dia tak akidah pada zat makanan tu, tapi kata dia, dah Allah Ta'ala buat nasi ada karbohidrat, makan benda yang berzat karbohidrat ni, maka karbohidrat menyebabkan perut kita ni dia akan boleh menghasilkan makanan apa, dia tak akan rasa lapar. Kita punya asid yang keluar daripada perut ni, dia tak akan menyebabkan ada rangsangan pada usus kita. Dia kata macam tu. Jadi dia kata makanan ni, tabiat yang ada pada makanan tu, khasiat pemakanan, nutrition facts yang ada pada makanan, karbohidrat apa dan sebagainya, itulah yang jadi efektor kepada kita. Akidah ni mubtadi'.
Ni akidah bid'ah. Tak pernah diajar oleh Nabi SAW macam tu. Kaedah kita macam mana? Makhluk ialah makhluk. Kita tak berakidahkan kepada makhluk. Cuma kita ambil atas perasaan macam ni. Kaedah kita. Atas kata nak bagi betul perjalanan tu. Atas saya sebut tadi. Jadi mubtadi' dia bid'ah dalam bab akidah. Cuma bid'ah tu, kalau bukan duk i'tiqad zat makhluk memberikan mudarat, manfaat, dia tak sampai cakap kufur. Kalau kata makanan inilah hilangkan kenyang aku. Hilangkan kenyang. Makanan inilah mengenyangkan aku. Makanan inilah hilangkan lapar aku. Ubat inilah sembuhkan aku. Zat ubat tu sendiri. Tiada khilaf dalam ahli Islam wal Jamaah, kufur. Jadi nak keluar dari kufur ni apa? Nanti yang kena mengaji, belajar, faham kan? Lepas tu, dah faham nak buat apa? Kalau satu tahap lagi tadi, dia rasa ada khasiat. Khasiat pada ubat ni lah yang menyembuhkan aku. Yang tu pun dipanggil mubtadi'. Yang ni adalah fasik, asi. Mubtadi'. Salah juga dalam bab akidah. Jadi bila salah, ada ulama' mengkafirkan dia. Ada ulama' kata hanya ahli bid'ah. Dan dia hanya cakap fasik. Mubtadi'. Akidah yang betul sepatutnya macam ni. Dengar. Makhluk ialah makhluk. Kita ambil pasal Allah yang jadikan makhluk di atas fungsi dia macam tu. Jadi pasal apa ambil? Ni sunnah Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala buat sesuatu takkan sia-sia. Mesti ada hikmah dia. Jadi dia buat makanan apa? Untuk kita makan. Dengan makan tu, atas proses sabab-musabab, hilang lapar, dapat khasiat. Contoh, bahasa. Itu bahasa kita cakap. Tapi akidah macam mana? Allah yang bagi rezeki, Allah yang jadikan makanan, Allah yang bagi manfaat, Allah yang bagi rezeki, Allah yang bagi kenyang. Rasa sedap ni pun dia yang bagi. Perasaan boleh his, idrak, boleh rasa sedap, boleh rasa lazat, boleh rasa manis, masam, pahit, semua dia. Itu kot panjang sangat ke apa saya tak tahu. Boleh hadam kot. Jadi untuk boleh tak jatuh rosak akidah ni macam mana? Itu yang Allah Ta'ala perintah kat kita. Fazkuruni azkurkum wazkurullaha zikran katsira. Zikirlah banyak-banyak. Ulama kita tolong syarah. Zikir tu maksudnya apa? Ingat. Ingat ni bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan ingat. Ingat ni faham. Antara makna ingat ni faham. Antara ingat ni maknanya kenal. Dan bila kenal dan faham tu, dengan itulah mengingat. Itu kot. Antara ingat tu, besar ingat apa? Ingatan besar di hati. Ingatan besar di hati. Daripada ingatan di hatilah, yang tu yang terbit kat mulut. Ulama kita ajar macam tu. Macam mana pun tak terbit lagi di hati. Hati ni tak datang lagi. Ingatlah di mulut. Untuk supaya hadir di hati. Tapi pelajaran mesti dihadami. Mesti dihadam. Tak hadam, tak boleh nak bawa. Yang tu kot sekali lalu. Jadi, atas kaedah terjerumus dia boleh sampai tahap kufur. Na'udzubillah. Walaupun sebab makan aja pun. Jangan cerita bab macam kita nak bercakap ni. Bab makan je pun out dah. Bila makan pun boleh out. Bab macam ni lagi lah tuan-tuan. Apatah lagi kalau sebut. Makan dengan faham, baca Quran, Ar-Rahman Al-Arsi Istawa, mana kerap berlaku? Makan. Yang tu lagi banyak kena ambil perhatian. Pasal apa? Makan, minum, naik kenderaan, pakai spek mata, dapat duit. Betul. Apa yang keliling kita ni, lagi banyak sebab-sebab kufur berbanding dengan Ar-Rahman Al-Arsi Istawa. Macam mana pun kena bincang kat ni. Tapi ulama' kita dia bukan fokus kat ni pun. Dia fokus apa? Dia fokus yang kita harian, hari-hari yang kita duk buat ni. Tuan-tuan berjalan, tuan-tuan rasa tuan-tuan berjalan ke, tuan-tuan rasa Allah bagi kederat berjalan. Yang tu pun awak dah. Satu, tuan-tuan, mana boleh leka lah. Kena keluarlah daripada kelalaian dan kelekaan ini. Saya nasihat untuk saya, tuan-tuan. Tuan-tuan tak apalah, wali-wali tak apalah. Memang kena keluar. Memang kena tutup guru kita duk ajar apa tu. Memang kena ambil sungguh, tuan. Telan elok-elok. Amal yang dia. Siapa? Memang tak ada jalan kita nak selamat melainkan tauhid. Siapa yang mati dengan keadaan tauhid, mati dalam keadaan sentiasa sedar Allah la Rabbi. Allah takbir aku, Allah la Rabbi, Rabbul Alamin. Semua ni makhluk. Makhluk ni tetap duduk makhluk, dia takkan duduk dekat ilah. Semua makhluk ni Allah bagi ada. Makanan aku pun Allah bagi ada. Tengok makanan, dia sampai tahap tak jatuh hati ke makanan. Sedap tu lain hal. Wala tansa nasibaka minad dunya tu, tapi tengok je makhluk Allah ciptakan semua dah. Makanan ada, mi ada, laksa ada, kuotiao ada, air ada, manis ada, gula ada, susu ada, kopi tarik ada, teh tarik ada, Nescafe ada, Neslo ada, ais ada. Oh, la ilaha illallah. Saya nak ajar apa yang saya duk buat. Satu saya sebut tu.
Pasal guru ajar tu satu-satu supaya jangan tengok makhluk tu. Wah, sedap ni. Habis lah dapat abuan nafsu jelah. Yang tu abuan nafsu. Akidah dah kena telanjang lah. Nafsu lagi dia kira sedap je. Nafsu memang kira sedap. Akidah dah kena sambung dah dengan iblis. Apa? Duk jatuh hati kat makhluk. Buang iblis. Umbuk iblis. Nafsu pun aku ambil bukan pasal nafsu. Aku ambil kadar yang nak ambil. Makan sedap. La ilaha illallah, Allah bagi nikmat ni kat aku. Ulama kita ajar dua-dua. Dia ajar lawan setan, dia ajar lawan nafsu. Agak-agak apa ni? Puasa lah hari ni. Walaupun tengok makanan puasa hari ni, aku nak ajar dia sikit. Duk kurang ajak kan. Duk kira makan aja. Makan tidur pula tu. Kurang ajak betul aku ni. Aku ni bukan orang lain nak. Aku ajak sikit. Tak payah makan ni. Saya nak berlapar ni. Kalau tak puasa pun, saya tak nak makan ni. Mana saya suka, saya tak nak makan. Nak ajar sikit supaya apa yang kita suka tu tak nak makan. Tutup guru kita ajar lawan nafsu sampai tahap macam ni. Supaya apa ni? Supaya sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, faham nafsu, kenal syaitan. Special kan? Tu yang ada PM tepi ya. PM tepi. Contoh. Ada lagi soalan? Asal saya jawab soalan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.